Baru-baru ni, Nintendo ada announce sikun terbaru Nintendo Switch yang dipanggil Nintendo Switch OLED yang akan dilancarkan pada 8 Oktober dengan tanda harga $350 bersamaan RM1467 untuk harga Malaysia. Actually harga ni pun not bad juga kalau nak dibandingkan dengan harga Nintendo Switch version 1 masa dia mula-mula dilancarkan dengan harga dalam sekitar RM2K ke 2.3K masa tu. Bloomer ada report pasal Nintendo ada keluarkan Switch yang lebih kurang macam Pro punya version, dan dalam artikel Bloomer ada menyebut bahawa Sony dengan Xbox patut risau pasal pengeluaran Switch version baru, but turn out Switch yang Bloomer katakan tak sama macam yang diwar-warkan dalam blog dorang, dan banyak fans macam disappointed. Tapi bagi saya Nintendo Switch OLED memang nampak cool. So bagi korang yang nak membeli Nintendo Switch, better pilih Switch OLED ni terus dan simpan duit dalam RM1600 macam tu. Tapi bagi yang tak mampu untuk menyimpan lebih dari RM1000 untuk membeli Nintendo Switch, jangan risau, ada lagi satu Nintendo Switch yang harganya mampu milik, iaitu Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch Lite sama je dengan Nintendo Switch version yang lain, tetapi ada beberapa kekurangan. Sebelum kita mulakan video ni, apa kata korang tekan butang subscribe, like dan komen selepas korang dah tengok video ni. Alright, sebelum kita bercerita lebih detail pasal Nintendo Switch Lite, apa kata kita start dengan unboxing dulu. Bila packaging Switch Lite sampai, saya agak terkejut juga sebab packaging dia memang kecil dan memang nice. Warna yang saya pilih adalah turquoise, and saya tak tahu saya sebut betul atau tak. And untuk pengetahuan korang, Nintendo Switch mempunyai 6 warna pilihan yang berbeza setakat ni. Setiap warna ada harga yang berbeza. Macam warna yang saya pilih, harga dia adalah RM799. Harga dia boleh mencecah sehingga RM1200 untuk Switch Lite yang paling mahal. Perbezaan dia cuma color sahaja. Saya akan letak link di bawah untuk memudahkan pencarian Switch yang agak murah bagi korang. Tanpa membuang masa, jom kita start buat unboxing. Benda pertama yang kita akan dapat dari kotak Switch ialah Switch Lite, instruction manual dalam bahasa Jepun yang saya tak boleh nak baca langsung. Lepas tu kita akan dapat charger plug 2 pin, and kalau nak letak dekat soket Malaysia memang takkan muat. But luckily seller yang saya beli ada provide 3 pin universal plug. So again, siapa nak beli Nintendo Switch Lite, just tekan link di bawah. So overall ini saja untuk unboxing, memang simple. Macam yang korang perasan, Switch Lite lebih kecil dari Nintendo version 1 dan version 2. Size screen Switch Lite ialah sebesar 5.5 inci menggunakan LCD screen beresolusi 720p. Walaupun skrin dia kecil, tapi pixel density di Switch Lite memang much better dari Nintendo Switch version 1 dan version 2. Sebenarnya saya agak risau sedikit untuk skrin Switch Lite. Sebab saya risau ialah bila bermain game, dia punya teks berkemungkinan agak kecil dan susah untuk dibaca. Tapi rupanya memang okey dan boleh dibaca setiap teks yang dikeluarkan. Kalau korang perasan, regular Nintendo Switch mempunyai Joy-Con yang boleh detach dengan tablet, tapi untuk Switch Lite dia sekalikan dengan konsol portable ni. So dia memang untuk orang yang nak 100% handheld portable gaming experience. Saya lebih suka button Joy-Con Switch Lite berbanding Joy-Con regular Switch. Sebab pertama, saya boleh katakan Joy-Con Switch Lite much better dan lebih berkualiti berbanding regular Switch, walaupun kedua-duanya diperbuat daripada plastik. Sebab yang kedua ialah Joy-Con regular Switch memang cepat rosak dan bila nak replace baru memang agak mahal. Tapi jangan risau, ada alternatif Joy-Con third party yang menawarkan harga lebih murah berbanding Joy-Con original. Dan fungsi Switch Lite yang selebihnya sama saja dengan regular Switch, iaitu mempunyai power button, volume button, audio jack, game card slot, micro SD slot dan USB Type-C charging port. Disebabkan Switch Lite ni lebih kecil berbanding regular Switch, of course Switch Lite lebih ringan dari regular Switch. Berat Switch Lite ialah 277 gram berbanding regular Switch 257 gram. Memang nampak macam tak banyak perbezaan, tapi bila dah pegang memang rasa ringan dan memang senang nak dibawa ke mana-mana. Walaupun dia portable, tapi sayangnya dia tidak mempunyai stand yang tersendiri macam regular Switch. Berbanding dengan regular Switch dan Switch Lite, regular Switch mempunyai flexibility untuk bermain di dalam 3 mode, iaitu handheld mode, tablet mode dan docking mode. 3 mode membuatkan Nintendo Switch begitu unik dan sebab itu saya beli pada tahun 2018. Sebabnya regular Switch bukan saja fokus kepada single player saja, tetapi melibatkan co-op player yang boleh bermain melalui tablet mode dan docking mode. Tetapi bagi Nintendo Switch Lite cuma memfokuskan kepada single player saja, iaitu melibatkan handheld mode sahaja. Korang boleh saja membuatkan Nintendo Switch Lite ni bermain seperti tablet mode dengan adanya desktop replace phone stand ataupun switch stand, and of course korang memerlukan Joy-Con ataupun Pro Controller untuk bermain seperti tablet mode. Macam saya sudah pun mempunyai Joy-Con dari regular Switch dan juga Pro Controller. Yes, Joy-Con dan Pro Controller memang agak mahal untuk dibeli, tapi kalau korang rajin tengok di Shopee dan Lazada, memang banyak third party yang menjual Joy-Con dan Pro Controller yang berlainan jenama dengan harga yang lebih murah. Tapi saya kurang selesa sedikit untuk bermain mode tablet di Switch Lite sebabnya konsol ni memang kecil dan memang sesuai untuk handheld mode sahaja. Bagi saya Nintendo Switch Lite lebih selesa dibawa ke mana saja berbanding regular Switch, sebabnya macam yang saya cakap, Switch Lite lebih ringan daripada regular Switch. And kalau melibatkan travel, saya akan pilih Switch Lite untuk dibawa sekali.
bateri. Bercakap pasal travel, mesti melibatkan perjalanan yang agak jauh sebab perkataan travel kan. Bateri Nintendo Switch Lite boleh bertahan selama 3 jam sehingga 7 jam bergantung kepada jenis game. Ketahanan bateri tak seperti Nintendo Switch version 2 tetapi sudah pun memadai untuk bermain jangka masa yang agak lama juga. Dan bateri Switch Lite lebih better berbanding Nintendo Switch version 1 yang saya ada. Bercakap pasal game, saya banyak bermain game seperti FIFA dan fighting games. Mostly saya boleh habiskan masa untuk bermain kedua-dua genre ni dalam 3 ke 4 jam. Pengalaman bermain handheld game di Switch Lite sama saja dengan regular Switch yang saya ada. Selama saya bermain menggunakan Switch Lite, benda yang saya perasan ialah pixel density Switch Lite lebih better dari regular Switch dan button Nintendo Switch Lite lebih selesa untuk ditekan, especially kehadiran D-pad yang ada pada Switch Lite ni. Tetapi ketahanan bateri Switch version 1 yang saya ada tidak sekuat Switch Lite dan ini memberikan advantage kepada Switch Lite untuk bermain handheld dalam masa jangka yang agak lama. Tapi benda yang saya kurang puas hati ialah ketahanan bateri regular Switch version 2 lebih kuat berbanding Switch Lite. Sepatutnya Switch Lite lebih bertahan lama berbanding regular Switch version 2. Terdapat dua kelemahan di Nintendo Switch Lite seperti ketiadaan HD Rumble. So kalau korang yang selalu bermain game seperti One to Switch, Legend of Zelda Breath of Wild, Super Mario Odyssey, korang pasti memerlukan features HD Rumble. But untuk saya tak berapa nak kisah sangat features ni sebab saya dah ada Joy-Con dari regular Switch kan. Dan Nintendo Switch Lite boleh run apa saja games yang regular Switch ada sebab grafik card ke semua Switch adalah sama, iaitu menggunakan Nvidia Tegra X1. Kekurangan yang kedua ialah audio Switch Lite kurang memuaskan walaupun dah diset audio ke maksimum. So kalau nak better audio experience, lebih baik bermain menggunakan earphone. Persoalannya, Switch Lite ni sesuai untuk siapa? Saya akan bagi sebab untuk korang memiliki Switch Lite. Yang pertama ialah harga Switch Lite lebih murah berbanding regular Switch. Kalau regular Switch harga dia masih tetap 1.4K sehingga 1.6K, tetapi harga Switch Lite ialah RM799 sehingga 1.2K sahaja. Jadi dekat situ ada nampak sedikit perbezaan harga yang agak banyak, dan apa yang regular Switch tawarkan ada juga di Switch Lite tetapi bukan 100% sama seperti regular Switch. Yang kedua ialah handheld focus. Bagi para gamers yang kurang gemar bermain game di TV, ini adalah handheld portable yang sesuai untuk korang miliki, dan saya salah seorang kurang gemar bermain di TV. Sebab yang ketiga ialah Nintendo Switch Lite menawarkan warna yang agak menarik. Saya akui warna Nintendo Switch Lite lebih menarik berbanding regular Switch, sebab itu saya tertarik mengambil warna ni. Sebab yang keempat ialah lebih compact berbanding regular Switch dan senang dibawa ke mana sahaja. Yes, regular Switch pun boleh dibawa ke mana sahaja, tetapi apa yang saya rasa Nintendo Switch Lite lebih sesuai untuk dibawa ke mana sahaja sebabnya ringan dan saiznya juga kecil untuk diletakkan di dalam beg yang bersaiz kecil. Sebab yang kelima ialah Joy-Con Switch Lite lebih selesa berbanding dengan regular Switch. Switch Lite lebih selesa dengan adanya D-pad dan tidak perlu risau sekiranya ada Joy-Con yang tertanggal. Sebab ada beberapa kes di mana regular Switch tertanggal Joy-Con dengan tidak sengaja dan konsol tu boleh terjatuh. Sebab yang terakhir ialah konsol sekecil ni mampu bermain third party games yang namanya sebesar seperti Assassin's Creed, Doom, Wolfenstein dan lain-lain. Bayangkan PS4 di konsol yang sekecil ni, sebab tu saya beli Nintendo Switch Lite. Tak terlampau besar dan tak terlampau kecil. Jadi sampai sini saja yang boleh saya ceritakan pasal Nintendo Switch Lite. Mungkin korang ada niat nak membeli regular Nintendo Switch, tapi bagi saya Nintendo Switch Lite pun sudah memadai untuk korang beli sebab lebih jimat duit. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa korang pada minggu harapan dengan video yang lain.